Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, para pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 28/5/23 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah At-Tariq. Surah At-Tariq, surah yang ke-86, juzuk yang ke-30. Surah 86, juzuk 30. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 11 sampai ke akhir surah, mana ayat 17. Kita dalam ayat-ayat ini Allah Ta'ala bersumpah dengan langit dan bumi untuk menyatakan kedudukan Al-Quran. Baru ni sumpah nak menyatakan di manakah tempat Al-Quran itu, terpelihara Al-Quran. Kali ini Allah Ta'ala bersumpah untuk menyatakan kedudukan Al-Quran, fungsi Al-Quran itu sebagai fasil, yafsilu bainal haqqi wal batil, pemisah di antara hak dengan batil. Bukanlah Quran itu untuk dilagu-lagukan saja, sekadar tarannum, sedap dia panggil halwa telinga, awak sedap dengar. Tapi dia lebih besar daripada itu, iaitu untuk menyatakan terpisahnya di antara hak dan batil, di antara ayat-ayat Al-Quran yang kita baca ini. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan bahawa perancangan ada dua. Satu, perancangan jahat yang dibuat oleh puak kafir, itu dibatalkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan juga perancangan yang dibuat oleh orang Islam untuk menolak segala tuduhan jahat puak-puak kafir. Mereka merancang, kita juga merancang, dan sudah pasti perancangan yang disusun oleh Allah Azza wa Jalla itulah yang akan menang, yang teratur, yang mendapat kebahagiaan. Jadi para pelajar yang ada pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1378. 1378, mari kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Was-samaa'i dzatir raj', wal ardi dzatis sad'i, innahu laqawlun fasl, wa ma huwa bil hazl, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Balik semula kepada ayat kita, ayat 11. Was-samaa'i dzatir raj', demi langit yang berulang-ulang mencurahkan hujan. Alhamdulillah, hujan sentiasa turun. Dia panggil hujan turun sokmo. Hujan turun sokmo.
Munasabatul ayah lima qablaha. Apa munasabah ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya? Ada kaitan. Ba'da an tabayyana ad-dalil, Allah Ta'ala nyatakan dalil-dalil tentang kemampuan dia, kudrat Allah Ta'ala nak bangkit semula manusia ini. Kemudian Allah nyatakan Quran itu benar. Al-Quran menjadi pemisah di antara hak dan batil. Maka Allah SWT nak membatalkan tuduhan-tuduhan, cerita-cerita yang tidak benar yang dibuat oleh puak kafir terhadap Al-Quran. Kononnya Quran ni rekaan Nabi lah, macam-macam dia punya tuduhan, tak jadi. Maka dalam ayat ini Allah nyatakan sekali lagi, dinyatakan kuasa dia tentang Allah Ta'ala bersumpah dengan langit dan dengan bumi, bahawa Al-Quran ini, fungsi Al-Quran memisahkan di antara hak dan batil. Balik kepada tafsir, was-sama'i zatir raj', was-sama'i zatir raj'i, dan demi langit yang berulang-ulang mencurahkan hujan. Ai uqsimu, Allah kata berfirman, aku bersumpah dengan langit yang menurunkan hujan. Kata Al-Mawardi, makna zatir raj'i itu ada 4 tafsir. Yang pertama, zatul matar, sentiasa mencurahkan hujan, sebab dia bulang. Hari ini hujan, nanti minggu depan hujan lagi, nanti hujan lagi. Yang kedua, raj'i ay zatus sahab, yang ada awan. Ialah hujan tu mari daripada awan, dia tak mari daripada langit atas nu, dia kembali kepada awan. Maknanya awan yang sentiasa berarak mengandung hujan, kemudian dicurahkan di tempat yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, zatur ruju' ila ma kanat, makna langit tu macam itulah keadaan dia, sekali dia mendung, sekali dia cerah. Yang keempat, zatun nujum ar-raji'ah, dia kata yang langit yang ada bintang-bintang yang sentiasa muncul di langit. Malam ada dia, siang relax, tak nampak. Mawardi kata kemungkinan ada makna yang kelima, zatul malaikah, langit yang ada penduduknya malaikat yang sentiasa naik ke langit untuk melaporkan amalan anak Adam yang dicatat di bumi. Itu 5 pandangan kata siapa? Kata di Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala. Maka para ulama mengatakan tarji'us sama' bil matar kull am, dia boleh campur semualah. Hak kata langit itu awan, awan tu bawa hujan, jadi hujan tu di atas, jadi atasnya orang panggil sebelah langit. Begitulah. Macam kita ini tengok, oh langit mendung hari ni. Jadi yang mendung tu jadi mendung tu awan, dia duk tutup. Mana boleh dicampurkan kata-kata tadi, boleh jadi satu. Dipanggil ala nasaqin wahidin, boleh jadi satu je kata-kata itu. Baik, kita pergi pada ayat 12. Wal ardi dzatis sad', dan bumi yang merkah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Turun hujan, bumi yang kering kontan tadi merkah keluar tumbuhan. Demikianlah uslub gaya bahasa Al-Quran. Bila dia sebut dalil di atas, Allah akan bawa dalil di bawah, supaya dia panggil dalil as-sufli, dalil yang di bawah, supaya kita boleh tengok. Nak jenguk atas pun nampak ada tanda Allah, tanda kekuasaan Allah. Kamu tengok ke bawah pun ada tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Nak lari mana kita? Ainal mafar, kamu mau lari ke mana? Tak ada tempat nak lari. Sekali lagi kita pergi kepada Al-Mawardi ketika menafsirkan ayat wa uqsimu bil ardi zatin nabat. Allah bersumpah dengan bumi yang mempunyai tumbuhan.
Mawardi kata ada arba'atu aqawil, ada 4 tafsir juga. Satu, bumi zatun nabat, yang ada tumbuhan. Sebab bila nak tumbuh, bumi itu kena terbelah baru tumbuh. Pendapat yang kedua, tafsir kedua, zatul audiyah, bumi yang ada tali air. Nak jadi tali air itu dia pecah, oh dia keluar air. Yang ketiga, zatut turuq, yang ada jalan-jalan tempat orang lalu lalang ke situ. Yang keempat, zatul harsi, bumi yang ada cucuk tanam, orang duk gala tanah, membajak kata, jadi pecah tanah tu, keluar tumbuhan. Mawardi kata yahtamilul khamis. Ada juga pendapat yang kelima kata zatul amwat, bumi yang mengandungi mayat-mayat yang akan terbelah pada hari kiamat itu, semua bangkit, semua akan bangun. Itu dia panggil kata-kata para ulama. Mawardi simpulkan daripada ulama salaf. Kesimpulan ulama tafsir kata kulluhu isyaratun, semua tadi menjadi isyarat kepada bumi ini hidup. Kalau dia kering, dia mati, turun hujan, dia hidup. Memberi isyarat kepada bahawa fungsi Al-Quran akan menghidupkan hati yang mati. Bila kita belajar Quran, kita mengaji Quran, kita tadabbur Quran, hati yang mati akan hidup kembali. Ataupun hati yang kering akan basah dan menumbuhkan benih keimanan yang begitu kukuh dalam hati kita, insya-Allah. Ini bolehlah kalau kita kata ini semua analogi bandingan Allah Ta'ala buat sangat-sangat menarik. Sebagaimana kita bincang kenapa dalam siri lepas, kenapa Allah Ta'ala banding dengan Fir'aun, dengan Ashabul Ukhdud, yang ada persamaan dari sudut kisah, dari sudut ibrah, episod ceritanya ada banyak persamaan. Allahu Akbar. Ini dia panggil gaya Al-Quran. Baiklah para pelajar sekalian, setelah Allah bersumpah dengan langit dan dengan bumi, maka di sini Allah Ta'ala bawa menyatakan bahawa innahu laqawlun fasl, dan sesungguhnya innahu laqawlun faslun, sesungguhnya keterangan Al-Quran adalah kenyataan kata pemutus yang benar dan kata pemutus kepada yang salah. Hak ni salah, hak ni benar. Tak ada gapo. Kita sudah nampaklah yang putus dan yang salah dan yang benar sudah diketahui, sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Kan itu semua benda yang kita nak buat, kita kena timbang dengan raca Al-Quran dan kembar dia sunnah Nabi SAW. Ini ada dalam Quran? Tak ada. Dalam sunnah? Tak ada. Tak boleh buat. Dari sudut amalan, dari sudut kerja buat kita, adat budaya setempat, kalaulah benda itu terlibat dengan keduniaan saja yang tidak melanggar prinsip akhirat, prinsip agama, buatlah. Nak buat apa pun, nak buat kereta tayar 5 ke, nak buat kereta terbang ke, terbang je lah. Asalkan tak aksiden sebelah atas. Tapi dalam reka, dalam bab ibadat tak boleh reka. Jangan duk kata molek dah orang tu buat molek. Molek tak ambil mana? Mana dalil, mana bukti dia tu molek? Jangan bermudah-mudah nak memolekkan suatu perkara sedangkan benda tu kita tahu molek ke tak. Allahul musta'an. Itulah sepatutnya kita kena faham. Ay al-Qur'ani, innal Qur'an qaulun fasil. Al-Quran menjadi pemisah, yafsilu bainal haqqi wal batil, yang memisahkan di antara yang benar, yang hak dan yang salah. Yang hak dengan salah duduk situ. Kata dia ahli tafsir kata yafsilu bainal haqqi wal batil wa bainal muttaqina waz zalimin. Nak kita nak tahu kita orang takwa ke kita orang zalim, timbang perbuatan kita dengan Quran. Bal innahu faslun ay qati'un,
Semua benda yang kita nak sokong atau nak memusuhi, baliklah kepada Al-Quran. Baliklah kepada Al-Quran Al-Karim, barulah kita jumpa dia punya jawapan. Ayat yang ke-14, wa ma huwa bil hazl, dan bukanlah ia kata-kata yang olok-olok, main-main dak. Atfu wa ma huwa bil hazli, setelah Allah Ta'ala puji Quran ni fungsi dia memisahkan di antara hak dengan batil, menjelaskan yang adil dengan yang tak adil, yang muttaqi dengan orang yang mufsidin. Maka Allah Ta'ala nak tolak kepada hujah-hujah kafir yang mendakwa, yang mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa cerita yang karut, cerita tak ada nilai, cerita tak ada kualiti. Apa mengarut, dia kata Muhammad ni. Boleh dia kata manusianya akan hidup balik semula. Jadi kita kata tak. Dia cuba nak kelirukan orang ramai supaya tidak percaya kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu jangan duk percaya dengan Muhammad. Tak usah duk ikut dia. Maka Allah Taala jawab sini, wa ma huwa bil hazl. Ai laisa al-Qur'anu bil la'ibi wal batil. Quran ini bukan main-main, bukannya benda batil, bal kulluhu haqqun wa jiddun. Al-Quran itu semuanya benar dan semuanya betul, serius, bukan satu benda boleh buat gurau, main-main, tak ada. Orang tak panggil kata tidak, bercakap saja. Bercakap dengan fakta, bercakap dengan faksi yang besar, datangnya daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan langit dengan bumi, nak menyatakan fungsi Al-Quran dan nak mempertahankan Al-Quran ini kitab yang benar, bukanlah satu kitab main-main yang dibuat oleh, direka oleh Nabi ataupun suka-suka yang Nabi buat, macam ahli syair duduk mereka-reka ayat yang tak ada makna ataupun yang tidak memberi makna yang bermanfaat pada orang. Kita kata tidak. Kita berpindah kepada ayat 15. Allah kata puak-puak kafir ni tak duduk diam dia. Dia korek juga. Dia cari juga. Macam mana nak menghina Nabi? Macam mana nak condemn baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Macam mana? Maka Allah Taala sebut di sini, innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka yang menentangmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermati-mati menjalankan rancangan jahat. Jadi dia panggil kaidun, yakni buat konspirasi, buat perancangan, itu semuanya nak kenak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kalau zaman kita ini orang panggil protokol yang dibuat oleh ketua-ketua, pemimpin-pemimpin Yahudi untuk nak menghancurkan Islam. Sampai hari ini kitab tu jadi protokol saja, jadi protokol, satu benda yang tak memberi kesan besar pada Islam, kecuali orang-orang yang terpengaruh dengan mereka. Itu bukan salah kita, salah orang itu. Kenapa dia tak belajar akidah? Kenapa tidak belajar tauhid? Kenapa dia tidak belajar sunnah yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya mereka terjebak dengan perangkap-perangkap yang dimain oleh puak-puak Yahudi dan geng dia Nasara. Maka Allah kata sini, ai innal kafirin al mukazzibina bil Quran yakidun. Puak-puak kafir membuat perancangan jahat. Liyadfa'u bi kaidihimul haqq. Perancangan ni nak tolak kebenaran yang dibuat oleh Nabi. Wa yu'ayyidul batil, dan menyokong segala kebatilan. Dia kata yakiduna kaida, mereka buat perancangan. Wa akidu kaida, dan aku pula, Allah kata, tetap bertindak membalas rancangan jahat mereka dan menggagalkannya. Macam ayat lain itulah, wa makaru wa makarallah
wallahu apa ni, wa makaru wa makar Allah. Jadi mereka buat perancangan, Allah ada perancangan nak lawan dia. Wallahu khairul makirin. Jadi puak kafir ni, wa ana akidu bihim kaidan aziman. Allah kata dia buat perancangan, Tuhan dah ada perancangan untuk menggagalkan membalah ke perancangan jahat puak kafir itu, bi imhalihin wastidrajihim. Allah Taala bagi tempoh pada puak kafir biar dia relax sekejap atas dunia ni. Relax sekejap atas dunia ini, dan Allah Taala bagi tempoh pada dia. Kita jangan duk gopoh lah. Kadang-kadang kita tengok orang ni, orang kita tak suka, kita nak marah selalu. Biar mati selalu lah. Kalau boleh kena panuh ke halilintar, kena pijak ke lori, kena apa ni, macam-macam kita nak, terjelai lidah keluar. Allah Ta'ala kata, aku beri masa kepada mereka. Itu rahmat Allah Ta'ala. Rahmat apa? Puak ni duk kena pada kita, apa rahmat? Dengar ni, molek dulu, jangan mudah nak jelek mata. Rahmat Allah Ta'ala kepada orang kafir tu, mudah-mudahan dia bertaubat. Habis kita orang mukmin yang kena kacau ke kafir ni, mudah-mudahan kamu juga sabar, meraih pahala yang banyak, meneruskan perjuangan. Setiap perjuangan jihad yang kita lawan kafir, ada pahala, ada pulangan, ada darjat di sisi Allah. Bukannya free gitu ya. Memanglah kena kau orang kafir ni sakit kepala kita. Kena kau sama-sama kita pun kita pening dah. Tapi setiap perkara yang berlaku itu ada hikmah. Allah SWT nak bagi pahala yang banyak. Liman, kepada orang yang sabar, meneruskan perjuangan. Kalau setakat orang kata ya, netizen duk senjar kita dalam Facebook ya, biar bukan sakit pun. Orang dulu kena gergaji kepala pun tak lari daripada perjuangan Islam. Kita kalau setakat kena troll, sabarlah, nak kata apa. Itu dia panggil ilmu sabar. Tapi kita kena yakin, hatta uhlikahum, Allah kata aku biarkan mereka dengan kebatilan mereka, dengan perancangan jahat mereka, sehinggalah aku binasakan mereka dalam keadaan mereka dalam suasana batil. Na'udzubillah. Wa auziral haq alaihi walau ba'da hin. Aku tetap akan membela kebenaran walaupun beberapa tempoh yang akan datang. Kita kena bacalah sejarah-sejarah. Berapa kali dah ana ulang. Di antara kata di ahli tafsir, di antara doa Nabi Musa supaya binasa Fir'aun dengan tenggelamnya Fir'aun dalam laut merah itu, diqila ada yang mengatakan selama 40 tahun. Kita ni baru berapa hari nak suruh binasa dah, sabarlah. Tapi yang pentingnya kita kena buat kerja. Sebab Allah kata innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan. Dia buat kerja, kita buat kerja. Dia guna sistem apa? Alam maya untuk nak khianat pada kita jawab di alam maya untuk mempertahankan kebenaran. Alhamdulillah. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, am yuriduna kaida falladzina kafaru humul makidun. Surah At-Tur ayat 42. Mereka nak buat perancangan, orang kafir itu mereka lah yang buat tipu daya. Tuhan kata jangan bimbang. Wa akidu kaida, aku jawab, aku akan patahkan perancangan jahat mereka itu. Mudah ya bagi Allah Azza wa Jalla. Mudah bagi Allah Azza wa Jalla nak mematahkan hujah puak-puak kafir yang memang hujah dia pun tak mantap mana, tidaklah sekuat mana. Allahu Akbar. Di akhir ayat ini Allah kata apa? Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahilil kafirin. Oleh itu janganlah engkau hendakkan segera kebinasaan orang-orang kafir itu. Jangan nak binasa segera. Berilah tempoh pada mereka sedikit masa. Allah ajar kepada kita sabar. Fa'amhil ya Muhammad haula'il kafirina zamanan qalilan. Kita bagi tempoh sekejap pada puak kafir itu satu masa. Wala tasta'jil iqabahum. Mu jangan nak segera nak jatuhkan hukuman ke atas mereka.
fa innahu waqi'un bihim lahmah. Mesti hukuman Allah Ta'ala akan berlaku ke atas mereka. Perancangan jahat dia tetap akan berlaku, akan menipu mereka fil waqtil ladzi ja'alahu Allahu mau'idan lihalakihim, pada waktu yang Allah dah tetapkan kebinasaan mereka. Abu Jahal lawan Nabi, Abu Lahab khianat ke Nabi, ramai lagi Pak Abu Mekah, macam-macam dia buat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sabar, Nabi teruskan perjuangan, Nabi sampaikan Islam. Sahabat-sahabat Ammar, sahabat-sahabat Yasir, keluarga Yasir, Bilal, semua diazab di Mekah, sabar. Bila tempoh kebinasaan Abu Jahal dalam peperangan Badar. Sampai situ kau kena. Abu Lahab tak pergi ke Badar pun, selepas minggu mati. Dikatakan orang dalam kitab sirah kata, hikmah Allah Ta'ala tak gerak hati Abu Lahab nak pergi mati di Badar, sebab nak suruh orang Mekah yang tak pergi ke Badar nampak depan mata dia bukti katanya mayat Abu Lahab bila dia mati busuk sangat-sangat. Busung, orang nak pergi tanam pun payah, busung. Jadi dia menjadi bualan pada orang Mekah. Busung, Abu Lahab lah, jijik. Jadi maknanya dia tak pergi mati di Badar, Allah mati dia di Mekah. Untuk apa? Untuk diberi bukti kepada orang-orang ada Mekah lagi, mulawailah Muhammad. Lawailah, kalau nak lagu ni, lawan. Adalah hikmah Allah SWT tu dia beri. Ada orang Allah Ta'ala beri hikmah dengan kekalahan. Bila kalah, hinalah dia. Ada orang Allah Ta'ala uji dia dengan kemenangan. Dia punya yakiduna kaida, buat perancangan-perancangan, pop, dia menang. Bila di atas, orang bawah boleh suluh perwatakan sebenar orang ni ke arah mana hala tuju dia. Yang dia duk ajak kita itu ni, buat tu buat ni, pakai ikut habis orang kerana dia. Tapi bila dia sudah ada di atas, maka orang boleh suluh tengok, oh ini sebenarnya pak cik ni. Itu semua perancangan Allah Ta'ala. Kita tidak tahu ke arah mana orang nak pergi. Yang penting bagi kitanya, kalaulah orang tu jahat, la tasta'jillahum, jangan gopoh. Akan satu masa Allah Ta'ala nak tunjuk kedudukan setiap orang itu dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan sudah. Kita jangan duk dengki orang, jangan duk sakit hati ke orang. Yang kita kena tahu, perancangan orang untuk khianat kepada Islam itu menjadi kewajipan kepada kita, para jemaah sekalian. Jangan sekali-kali kita leka, lara, lalai daripada mengingati Allah Azza wa Jalla, dan jangan pula kita cuai daripada mengintai-ngintai perancangan jahat orang kafir yang nak menghancurkan Islam. Jangan kita ni pakai jadi wali, tidur masjid tak tahu maklumat apa. Tak. Kena tahu apa yang dibuat oleh orang kafir. Untuk kita menolak kejahatan mereka, hujah lawan hujah. Hujah dilawan dengan hujah. Nah, tamatlah para pelajar secara ringkas-ringkasnya tafsir ayat 11 sehingga ayat 13. Al-an, sekarang kita berpindah kepada al-fawaid al-khamsah. 5 faedah yang kita nak ambil daripada ayat kita ini, insya-Allah. Faedah yang pertama, balik kepada ayat sumpah, was-sama'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sad'i. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan dua dalil yang besar ini, iaitu langit dengan bumi. Langit turun hujan, bumi keluarkan tumbuhan. Ini dalil isyarat kepada kuasa Allah SWT nak menghidupkan manusia setelah mati. Manusia ni mati, Allah nak hidup dia balik. Sebagaimana mu tengok bumi dengan langit bergabung, langit turun hujan, bumi keluarkan apa? Keluarkan tumbuhan. Allahu Akbar. Bahagialah orang yang boleh memahami di sini. Jadi daripada sumpah-sumpah ini, Allah Ta'ala nak takkidkan, tahqiqan li sidqil Quran, nak menguatkan bahawa Al-Quran itu benar. Al-Quran itu benar.
Al-Quran itu datang daripada sisi Allah Azza wa Jalla, bukannya mari rekaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita belajar sikit. Mari kita tengok, celek mata, buka telinga. Dalam ayat ini Allah Taala sebut hadza huwal qasamus tsani lis-sama. Ini kali yang kedua Allah Taala bersumpah dengan langit dalam surah ini. Sumpah yang pertama di awal surah. Tengok, perhati balik awal surah. Was-samaa'i wat-tariq. Sumpah kali pertama di awal surah. Sumpah kali yang kedua di tengah surah. Kenapa Tuhan bersumpah dua kali dengan langit dalam satu surah? Ulama tadabbur kata bainahuma munasabatun. Di antara dua sumpah ini ada munasabah. Annal awwala fihi, yang pertama Allah sumpah dengan apa? Was-sama'i wat-tariq. Isyarat kepada at-tariq itu bintang. Bintang itu kerja dia lontar syaitan yang nak mencuri dengar maklumat di langit. Tujuan lontar syaitan tu kerana nak jaga Quran daripada dipermain-mainkan oleh syaitan. Dia pergi tambah benda tak ada, dia pergi kurang benda yang ada, maka Allah Ta'ala jaga dia supaya Al-Quran itu terpelihara daripada sebarang penyelewengan ataupun sebarang tambahan dan kekurangan. Fa'aqsama, sumpah dengan langit yang kedua ni, kali yang kedua isyarat kepada apa? Quran aku jaga. Isyarat kepada fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran, apa dia? Quran itu memisahkan di antara hak dengan batil, menghidupkan hati yang sudah kering ataupun hati yang sudah mati. Was-sama'i zatir raj'i, langit menurunkan hujan berkali-kali. Wal ardi zatis sad'i, bumi mengeluarkan pokok-pokok. Maka ketika itulah pokok, hujan menumbuhkan pokok. Demikianlah juga Al-Quran menghidupkan hati atau mensuburkan hati dengan Al-Quran. Tengok, dua kali sumpah dengan dua fungsi Al-Quran, semuanya berkait dengan apa? Berkait dengan hati manusia, berkait dengan hidup semula, dibangkitkan balik. Allahu Akbar. Ini dia panggil ilmu tadabbur Al-Quran. Kita baca berapa ratus kali dah, tapi kalau kita tak tadabbur macam ni, tidak korek sini, kita pun tak perasan dua kali Allah Ta'ala bersumpah dengan langit dalam ayat ini. Sumpah dengan langit dalam ayat yang mulia ini. Baik, kita berpindah kepada al-faidatus tsaniyah, faedah yang kedua. Faedah yang kedua, fi qaulihi ta'ala innahu laqaulun fasl. Innahu laqaulun faslun, ai annal Quran ini memisahkan di antara hak dengan batil. Quran ini memutuskan jalan-jalan orang yang cuba nak khianat kepada Islam. Tak ada. Karena itulah kita dapati bahawa orang-orang Islam sentiasa berjihad melawan orang kafir, menentang orang kafir dengan apa? Dengan Quran. Hujah lawan dengan hujah. Hujah lawan hujah. Bila dia, biasanya orang ni mula-mula dilawan hujah, bila kalah, mulalah mencari jalan untuk nak sekat Al-Quran. Dalam bahasa mudahnya, Abu Anah kata, mula-mula lawan hujah, bila kalah guna akta. Guna akta. Akta nak menyekat. Kalau kita di Facebook ni, akta dianya blok. Mula-mula berlawan, nampak tak tahan, blok kawan tu. Kita kena ingat, kalau kita nak lawan orang, kita cabar orang, jangan blok. Buka perbincangan, lawan lah. Kalau tak nak lawan, awal-awal lagi cakap, saya di sini saya tak berlawan. Saya hurai apa yang saya faham, apa yang saya tulis, apa saya nak. Awak nak main berlawan? Tidak. Tapi ini cabar orang, pada peluk orang pula, kita kata tidak, itu tidak bagus. Maka Al-Quran ini laqaulun faslun, memisahkan di antara hak dengan batil, menjelaskan sebarang kekeliruan yang timbul dalam kepada orang kafir,
ataupun sebahagian daripada anak-anak orang Islam yang kepening-peningan. Pening juga kita ni. Ini buku yang saya usahakan ni. Nama dia Keindahan Islam. Comel buku ni. Nama dia Keindahan Islam. Dalam kitab ni, apa yang kita bincangkan, para pelajar tengok, perbincangannya tentang nak menjawab sebahagian daripada kekeliruan masyarakat. Dia kata kenapalah Islam ni tak adil. Apa yang tak adilnya awak ni? Dia kata adik-beradik dua orang, seorang laki-laki seorang perempuan, ayah mati, abang yang laki-laki ambil dua bahagian, perempuan ambil satu. Kenapa tak adil? Kenapa tak bagi sama? Celek mata dia jawab. Kita menjelaskan keliruan dengan senyum dalam kitab kita ni Keindahan Islam. Tuan-tuan ambil baca. Alhamdulillah di masjid kita ni pun kita baca supaya kita dapat jawapan daripada Al-Quran, jawapan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa hikmah sedikit. Kenapa dibenarkan apa ini? Kenapa ada benda yang dibenarkan? Kenapa tidak boleh makan? Kenapa riba diharamkan? Kenapa judi diharamkan? Jadi semua memberi jawapan kepada sebahagian daripada, bukan semualah, kitab ni kecil je, memberi jawapan kepada sebahagian daripada syubhat ataupun keraguan, kekeliruan yang ditimbulkan oleh orang bukan Islam ataupun anak orang Islam yang terpengaruh dengan pemikiran bukan Islam. Dia panggil sekular, liberal, murjiah dan macam-macam lagi kumpulan yang ada. Kita menjawab mereka keliru, kita jelaskan. Kata orang biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah. Ini dia panggil hujah Al-Quran. Jadi setiap kerja kita ni, kita kena jawab, kita kena beri penjelasan supaya masyarakat tahu, kenapa. Jadi dalam buku ni, Keindahan Islam ni lebih kepada menjawab kenapa. Orang Kelantan kata, bapa semaya? Kenapa salat? Kenapa 5 kali? Biar ada jawapan, insya-Allah. Yang ketiga, faedah yang ketiga, fi qaulihi ta'ala, innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida. Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan. Kita perhatikan kepada kalimah yakiduna. Tengok ni pelajar, tengok Quran. Innahum yakidun, mereka membuat perancangan. Siapa dia mereka tu? Semua buat kafir. Kafir dulu, kafir sekarang, kafir putih, kafir hitam, kafir mata luah, kafir mata sepik. Semua kafir atas dunia ni buat perancangan belaka. Sebab tu dia mari lapak mereka tu jamak. Yakidun, mereka tu ramai. Tapi bila nak jawab, wa akidu kaidan, Allah kata aku menolak perancangan jahat mereka itu. Tengok, wa akidu haitsu ata bi sighatil ifrat. Sebabnya Allah kata aku seorang je, tak payah orang lain lah. Fa inna kaidallahi ta'ala a'zamu min kaidihim min jami'i kaidi min jami'i kuyudihim mahma balagat. Jadi perancangan Allah Ta'ala itu sangat rapi, sebarang konspirasi, teori-teori, formula-formula nak menggagal dan menjahanamkan Islam boleh dibuat oleh orang kafir seluruh dunia. Allah Ta'ala kata aku berkuasa untuk memberi jawapan dan menolak sebarang hujah-hujah yang dibawa oleh orang kafir begitu saja. Allahu Akbar. Maka itu dia panggil Allahu Akbar. Al-kaid wal makru wal mukhada'ah. Jadi perancangan-perancangan ni maknanya nak membuat satu perancangan buruk kepada orang dengan cara yang tersembunyi. Itu makna konspirasi. Itu maknanya buat perancangan. Jadi perancangan yang buruk tu hak nak ngenak Islam buruk. Tapi perancangan yang baik, kita orang Islam kena merancang untuk menyampaikan dakwah Islam kepada semua orang, merancang untuk nak menyekat hujah-hujah ataupun diayah-diayah yang dibuat oleh puak kafir. Itu kerja kita. Jangan mudah
Jangan mudah dipercaya kepada dia. Jadi para jemaah sekalian, baik, kita berpindah kepada yang keempat. Yang keempat, dalam ayat ini, innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan. Wa apa ni? Di sini ulama tafsir kata al-kaid ataupun perancangan itu dua bahagi. Tadi satu sebutan ini kita detail. Yang keempat ni kita lebih hadus. Al-kaidu ila yang qasimul kaidu ila nau'aini. Perancangan itu terbagi dua. Mahmud wa mazmum. Ada yang dipuji, ada yang dikeji. Maka yang dipuji itu ialah apabila perancangan itu dibuat untuk maslahah kebaikan. Kena ada perancangan. Dalam ayat ini Allah sebut wa akidu kaida. Aku sendiri yang membalas perancangan mereka. Aku sendiri yang membalas perancangan mereka. Dalam surah Yusuf, tengok dalam surah Yusuf ayat 76, Yusuf kata apa? Kadzalika kidna li Yusuf. Adik dia tak mencuri pun, tapi Allah Ta'ala bagi ilham kepada ataupun bagi wahyu kepada Yusuf AS mengambil bekas sukatan raja tu tok dalam guning barang-barang Yusuf. Habis bila kita cek, Yusuf kena tangkap lah sebab ada barang raja dalam tu. Ini semua perancangan supaya Yusuf tak penat, tak payah baliklah ke kampung, duduk sinilah dengan abang. Nanti ayah mari, adik-adik semua mari. Itu dia panggil kadzalika kidna li Yusuf. Demikianlah kami buat perancangan untuk nak menenangkan hati Yusuf, adik dia tak payah balik. Jadi biiza urifa zalika, mana bila kita tahu bahawa perancangan tu ada dua, yang baik dipuji, yang buruk dikeji. Yang baik dipuji, yang buruk dikeji, tapi semua makrun, kaidun. Ia nak merusakkan Islam, nak menjahanamkan umat Islam dengan apa dia? Sekarang ni orang banyak dipanggil SS ni. Dia nak menjahanamkan umat Islam ni dengan apa? Dengan sport dia panggil. Waktu pagi sukan. Oh, lara habis. Pas kutuk lebar, kutuk haji pun bangun pukul 2 pagi duduk tepik. Tak bangun maya tahajud. Tengok. Baik kita tidur senang. Mari pula ikut seks bebas lah, seks haramnya sebenarnya. Mari ikut apa benda lagi. Itu semua perancangan-perancangan jahat. Kita jangan takutlah. Kan? Kalau kita ni orang istiqamah dengan Islam, semua perkara itu yang berlaku. Jadi adik dia Yusuf, kidnal Yusuf, maknanya buat perancangan untuk Yusuf ini nak ambil adik dia, siapa dia? Bunyamin, itu panggil. Maka nali akhuza akhahu fi dinil malik illa an yasha Allah. Bacalah dalam surah Yusuf, kita dah bincang panjang. Kazalika kidnal Yusuf, demikianlah kami buat perancangan untuk Yusuf. Nak ambil siapa? Nak ambil adik dia Bunyamin. Jelas dia punya suasana. Betul dah ayat tu. Kami buat perancangan untuk Yusuf. Sebab Yusuf tak mahu adik dia balik ke kampung. Supaya apa? Supaya tak penat lah budak ni. Duduk sini, tunggu sini. Nanti ayah mari. Asallahu an ya'tiyani bihim jami'an. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mari semua adik-adik kita, ayah kita mari ke Mesir. Alhamdulillah. Kadzalika kidna li Yusuf. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, semua perancangan-perancangan yang buruk itu dicela. Semua perancangan yang baik untuk Islam itu dipuji. Buatlah perancangan, buatlah strategi. Jangan tak ada sebarang perancangan, tidak ada sebarang strategi. Kita kata orang ni tak ada apa yang dia ada. Tak mikir lah. Yang terakhir, yang kelima, fi qawlihi ta'ala famahilil kafirin amhilhum ruwaida. Janganlah nak cepat gopo, nak binasa dia orang tu. Bagilah masa.
Bagilah sedikit masa kepada mereka. Maka ayat ini zajrun wa tahzinul qaum, kan? Ayat ini amaran kepada kaum yang lara, yang duk lawat Islam. Mu jangan ingat mu panjang umur tu Tuhan redha, tidak. Mu panjang umur, Allah nak bagi peluang lagi banyak kau punya dosa. Nauzubillah. Tadi kita sebut ada orang yang diberi kuasa, diberi kedudukan untuk Allah Ta'ala nak suruh kita nampak siapa dia. Kalau tidak kita tak nampak, kata orang naik atas, mudah nak suluh, mudah nak jolok. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita jangan mudah terpedaya, jangan mudah terpengaruh. Kalau kita dapat kedudukan, dapat sokongan ramai, orang puji kita ramai, jangan duk bangga, oh aku orang betul, aku orang benar. La, kadang-kadang dia pengistidraj, Tuhan bagi supaya kita makin sombong, makin jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Itu yang kita tak mahu. Maka di sini Allah kata apa? Berilah tempoh pada orang kafir itu. Jangan nak cepat-cepat gapo. Ai annahu lamma kana fil mukazzibin, Allah Taala tahu di kalangan orang yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ambil konteks Mekah. Di kalangan orang yang menghina Islam, lawan Islam di Mekah, ada yang akan beriman. Falaisa mustahiqan liiqa'i misli hadha at-tahdid. Maka karena itulah Allah kata famahilil kafirin, bagi tempohlah kepada orang kafir. Sebab ada di kalangan mereka orang yang masuk Islam. Siapa dia? Siapa dia para jemaah sekalian? Iaitu Abu Sufyan. Lepas 20 tahun lawan dengan Nabi, masuk Islam. Siapa lagi yang masyhur? Khalid bin Walid, panglima Quraisy yang menyekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa peperangan. Akhirnya setelah berlakunya perjanjian Hudaibiyah, Khalid masuk Islam. Ketika pembukaan Mekah, Nabi duduk pegang sebelah kawasan, Khalid pegang di sebelah kawasan. Dia yang sekat Nabi, dia yang masuk tawan Mekah. Kita nak kata apa? Maka Allah Ta'ala yang Maha Kaya mengatakan famahilil kafirin amhilhum ruwaida. Jangan, adalah sifat rahmat kita ni. Biarlah orang itu panjang umur, mudah-mudahan dia kembali kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dia tinggalkan maksiat, tinggalkan kemungkaran. Itulah yang kita harapkan. Kalau kita tengok orang ni zalim, orang ni maksiat, kita doakan kebaikan untuk dia. Jangan kata, ya Rabbi, biar mampu bayar tanah dia ni, cepat-cepat pergi ke neraka. Jangan. Kita doa, ya Allah beri hidayah kepada dia, berilah petunjuk kepada dia daripada kita, supaya kembali ke jalan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan kita dalam surah At-Tariq. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri akan datang, surah Al-A'la. Surah Al-A'la mukaddimahnya dan 1 hingga 10 hingga 8 ayat yang di awal surah Al-A'la, muqaddimah, dan 8 ayat insya-Allah kita akan sambung dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.